Pakej bantuan permai kurangkan beban rakyat yang terjejas akibat COVID-19. Kerajaan beri jaminan tiada kenaikan harga minyak masak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah 18 Januari 2021 bersama saya Zira Zamri dan rakan juru bahasa isyarat Libi. Seperti biasa kami akan terus membawa kepada anda kemas kini berita seluruh negara. Baik, 3 negeri berlintas langsung yang akan dimulakan Jovinia Jim dari RTM Sabah yang menumpukan perkembangan banjir. Seterusnya dari Bumi Kenyalang, kita bersama Bu Mawin dengan laporan mengenai pencapaian pasukan gerakan AMS Sarawak. Dan akhir sekali kita bersama Muhammad Randy Ricky membawakan perkembangan dari Labuan. Dan antara fokusnya 2 buah keluarga mangsa tanah runtuh dapat perhatian Mawin. Tersedia bersama Berita Wilayah. Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pakej bantuan permai bagi mengurangkan beban rakyat yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Dalam siri bantuan kali ini, peruntukan RM15 bilion disediakan. Pakej bantuan disusun mengikut 3 matlamat iaitu memerangi wabak COVID-19, pemulihan kebajikan rakyat dan menyokong kelangsungan perniagaan antara penerima manfaat langsung sektor kesihatan. Selain itu, bantuan prihatin rakyat akan memberi manfaat kepada mereka yang berpendapatan bawah RM5,000. Moratorium bayaran pinjaman diteruskan. Program subsidi upah turut diperluas kepada semua sektor. Tiada sebarang kenaikan harga minyak masak paket sekilogram ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosul Wahid berkata hanya 3 aduan diterima pihaknya berkenaan kenaikan harga minyak masak dalam botol sejak awal tahun ini. Beliau berkata 1 aduan diterima di Putrajaya manakala 2 lagi di Johor. Dalam masa sama, pihaknya tidak mengambil mudah aduan berkenaan. Pemeriksaan dilakukan di peringkat peruncit sekiranya wujud unsur pencatutan. Pengguna ada alternatif lain untuk dapat, maknanya kita ada minyak yang subsidi. Yang harga 1 beg ialah RM2.5 saja. Ini dah bertahun-tahun dah. Jambu subsidi, minyak naik macam mana sekalipun, yang ni mesti RM2.5 1 kilogram. Datuk Rosul ditemui selepas menyampaikan sumbangan wang tunai RM500 kepada 119 orang termasuk peniaga dan penjaja yang terkesan akibat pandemik COVID-19 di Hulu Terengganu. Kekurangan bekalan minyak masak bersubsidi menyebabkan penduduk di Langkawi berdepan masalah sejak awal bulan ini. Kedudukan yang jauh dari tanah besar pula menyukarkan bekalan itu diperoleh. Menurut Setiausaha Persatuan Pengguna Kedah, Muhammad Yusrizal Yusof, pihaknya menerima banyak rungutan berkaitan masalah kekurangan minyak masak paket yang berpunca daripada pengurangan kota bekalan kepada pemborong dan peniaga. Kini, pengguna dihadkan membeli 3 paket sahaja iaitu 3 kilogram seorang. Jadi kita berharaplah supaya janganlah dipotong subsidi di Langkawi ini, kalau boleh tambahlah
kan, tak payahlah had kepada 3 kilo kepada pengguna ni, sebab kan pengguna ni memerlukan, di sini amat memerlukan minyak subsidi. Terdahulu beliau melakukan tinjauan di sebuah pasaraya di Langkawi. Hanya 10% pekerja asing yang berdaftar di Perlis telah menjalani ujian saringan COVID-19. Ini bermakna lebih 2,000 lagi pekerja masih belum berbuat demikian. Menurut Pengarah Jabatan Tenaga Kerja JTK Perlis, Iskandar Jassa, pasukan petugas khas program saringan kesihatan COVID-19 akan menggiatkan usaha mengesan pekerja asing terlibat. Majikan yang enggan bekerjasama bakal berdepan tindakan tegas. Berdasarkan pada arahan kerajaan di bawah peraturan ini, setiap majikan yang menggajikan pekerja asing mereka wajib untuk disaring, dan sekiranya mereka gagal atau melanggar peraturan ini, tindakan juga akan boleh diambil, iaitu kesalahan dia kalau sabit RM1,000 atau denda, ataupun boleh juga dipenjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Beliau ditemui di Kuala Perlis. Dewan Baharu di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC 2.0 di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang Maibs mula beroperasi petang ini. Ia turut menempatkan pesakit kanak-kanak tempatan supaya mereka lebih selesa dan dapat bersama dengan ibu masing-masing. Pengarah PKRC 2.0 Dr. Shahabuddin Ibrahim berkata, lebih 600 pesakit wanita rakyat tempatan di Dewan B dipindahkan ke kemudahan baharu itu. Ini bertujuan memberi mereka lebih keselesaan sekaligus berupaya membantu kadar penyembuhan terutama menerusi sokongan kesihatan mental. Dewan asal akan dijadikan tempat rawatan buat pesakit lebih kritikal. Kemarin, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba memaklumkan kapasiti PKRC 2.0 akan ditingkatkan supaya dapat menampung 10,000 pesakit berbanding 8,000 sebelum ini. Penambahbaikan itu dibuat menerusi pembukaan sebuah lagi dewan iaitu D1 bagi menampung seisi keluarga yang disahkan positif COVID-19. Baik, hampir 20,000 permohonan bantuan bagi skim kehilangan pekerjaan diterima pihak Baitul Mal Wilayah Persekutuan dalam tempoh kurang 2 minggu. Setiausaha Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Muhammad Ajib Ismail berkata permohonan tersebut sedang diteliti bagi mengenal pasti pemohon yang benar-benar layak. Beliau yang juga Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan memaklumkan pemohon yang hilang punca pendapatan juga boleh memohon. Ketika dibuka baru-baru ini kepada pihak yang kehilangan pekerjaan, dalam tempoh seminggu lebih saja hampir 20,000 permohonan, dan pihak Baitul Mal akan melihat dan menyantuni permohonan ini, dan di peringkat kami juga kami boleh membantu dalam konteks keperluan harian dan juga mungkin keperluan-keperluan yang mereka perlukan on the spot. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia Prisma memohon kerajaan membantu mereka dari segi pengurangan kadar sewa sepanjang pelaksanaan PKP 2.0. Presidennya Datuk Jawahar Ali Taib Khan berkata perkara itu perlu bagi mengurangkan beban peniaga yang terjejas. Menurutnya, lebih 600 premis perniagaan di bawah Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia Prisma terpaksa ditutup sejak pelaksanaan PKP Mac tahun lalu sehingga kini. Bantuan tersebut penting bagi mengelakkan lebih ramai peniaga terpaksa gulung tikar. Dalam proses daripada bulan 3 sampai hari ini, daripada statistik yang kami dapat untuk pengusaha restoran Muslim Malaysia saja, untuk ahli saya saja daripada 4,250, setakat hari ini dah 15%, lebih kurang 600 premis dah tutup, bukan tutup sementara, dah gulung tikar dah.
sewa sekarang ni dia tak turun pun. Kalau dulu peringkat permulaan ada sangat turun, yang sekarang PKP 2 ni saya ingat 1 atau 2% pun tak akan turunkan sewa pun. Tapi itu juga saya mohon campur tangan daripada pihak kerajaan. Mungkin juga boleh bagi subsidi umpamanya kan. Beliau menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Terdahulu Menteri Kanan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, kerajaan bersetuju mempertimbang pelanjutan waktu operasi restoran dan kedai makan dari pukul 6 pagi sehingga pukul 10 malam sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dengan pematuhan prosedur operasi standard yang ketat. Pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian berikutan penangguhan sesi persekolahan secara bersemuka disambut baik masyarakat. Ibu bapa turut memainkan peranan penting bagi memastikan proses pembelajaran berjalan lancar. Selain menyediakan peralatan yang mencukupi, ruang khas turut disediakan supaya pelajar dapat memberi tumpuan yang lebih baik. Macam saya terpaksa menyediakan smartphone untuk diorang sebab pembelajaran ini melalui WhatsApp, kemudian penggunaan PC apabila sebarang paperwork apa semua yang perlu di print lah. Jadi itu salah satu daripada apa yang boleh saya sediakan untuk anak-anak saya. Pelajar yang terlibat turut mengakui penangguhan sesi persekolahan secara bersemuka memberi kebaikan dari pelbagai aspek khususnya kesihatan. Mereka mula menyesuaikan diri dengan proses pembelajaran secara dalam talian dalam norma baharu. Pada pandangan saya lah, macam dia untuk kebaikan kan, sebab kes semua makin banyak, nak kurangkan kes dengan duduk rumah lah, stay safe lah, supaya tak ada jangkitan lagi, tak ada yang merebak lagi buat sementara ni lah. Saya hadapi kelas online ni, cikgu bagi ni kerja-kerja ni semua dalam WhatsApp. Lepas tu kadang-kadang tu ada VC dalam app Meet, Google Meet. Lepas tu kadang-kadang tu pun cikgu suruh ada pula nak kena print semua. Banjir di Pahang semakin pulih apabila jumlah penduduk terjejas semakin berkurangan kepada 858 orang. Bagaimanapun, daerah Pekan masih mencatatkan penduduk terjejas paling ramai berikutan situasi banjir termenung. Untuk gambaran semasa langsung bersama Muhammad Hazwan Azman di Pekan. Silakan Azwan. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Saya kini berada di Kampung Lami Pekan Pahang di mana daerah ini antara yang turut terjejas banjir tempoh hari. Ekoran jangka masa lama untuk air banjir di sini surut. Ini adalah disebabkan situasi banjir termenung yang berikutan limpahan daripada air Sungai Pahang yang lambat untuk surut. Dan bagi membincangkan lagi mengenainya, seketika bersama saya penghulu Mukim Pahang Tua Kampung Lamir, Rohaizat Abdul Aziz. Assalamualaikum dan apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Penghulu, setiap kali banjir pastinya berlaku orang kata situasi banjir termenung dan ianya turut menjejaskan penduduk di kampung ini. Berapakah bilangan penduduk dan rumah yang terlibat ya? Okey. Penduduk setiap kali seperti mana kita tahu, setiap kali banjir, air banjir itu akan sebagainya akan tinggal tidak turun bersama tu, dan tiap-tiap tahun lah, biasalah tiap-tiap tahun akan berlaku keadaan ni. Kemudian yang melibatkan lebih kurang 20 rumah. Dia melibatkan dalam masa seminggu lah, lebih kurang 7 hari, 5 hingga 7 hari untuk air ni kering semula. Difahamkan kampung ni terletak di kawasan pinggir Sungai Pahang. Mungkin bila orang kata start banjir di kawasan kampung ni dan bilakah ianya tamat untuk banjir lah? Okay. Banjir di sini bermula, kita hujan di Pekan ni bermula 3 bulan, tetapi pada 6 bulan air dah mula melimpah di Sungai Pahang, dan kami di Kampung Lamir ni bermula pindah pada 6 bulan apabila air Sungai Pahang dah melimpah masuk ke kampung. Dan saya ada lebih kurang 70 keluarga dipindahkan, dan lebih kurang 220 orang mangsa. Kemudian banjir pulih sepenuhnya, dan yang tinggal air sikit ni pada 17 hari bulan.
saya telah menutup semua pusat pemindahan sementara saya. Difahamkan banjir di daerah Pekan ni, khususnya di kampung ni, telah berlangsung selama hampir 2 minggu dan ianya telah kata berapa ramai penduduk yang terjejas yang telah dipindahkan di beberapa PPS. Penduduk dipindahkan adalah seramai lebih kurang 220 orang dan PPS yang terlibat adalah 3 buah PPS. Okey, baik. Terima kasih di atas perkongsian tersebut. Saya kira itu saja perkembangan semasa keadaan banjir di Pahang ketika ini. Kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Hazwan. Kerajaan disaran menyediakan ujian saringan COVID-19 kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO yang mahu masuk ke kawasan banjir. Ia boleh dilakukan dengan menyediakan pusat sehenti di pintu masuk negeri terlibat. Menurut Ahli Parlimen Jerantut, Dato' Ahmad Nazlan Idris, inisiatif itu merupakan sebahagian daripada penghargaan buat mereka. Mencadangkan kepada kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat agar mempermudahkan pihak NGO untuk datang ke kawasan-kawasan banjir sama ada di Pahang, di Johor, di Terengganu, iaitu dengan memberikan test percuma kepada mana-mana NGO untuk datang ke kawasan. Jadi kalau kerajaan boleh sediakan pusat sehenti di pintu masuk keluar daripada highway atau mana-mana jalan, jadi memungkinkan lebih ramai lagi pihak NGO datang dan sekaligus dapat membantu mangsa-mangsa banjir. Beliau ditemui selepas menerima bantuan peralatan pembersihan daripada Pertubuhan My Raudah dan program gotong royong membersihkan Masjid Kampung Kelola di Mukim Pulau Tawar, Jerantut. Baik, saudara, untuk perkembangan cuaca semasa, kita bersama Pegawai Jabatan Meteorologi Muhammad Nafizi. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej kamera menunjukkan keadaan cuaca yang lembap masih lagi berlaku di hampir kebanyakan kawasan-kawasan di sekitar negeri Sabah dan juga Sarawak untuk hari ini, terutamanya keadaan cuaca hujan dan ribut petir yang berlaku di sekitar bahagian barat Sabah ini. Oleh itu, amaran cuaca buruk masih lagi berkuat kuasa bagi bahagian pantai barat di negeri Sabah sehingga esok 19 Januari 2021. Selain itu, amaran cuaca waspada turut dikeluarkan bagi kawasan-kawasan yang bertanda kuning, termasuklah di sekitar bahagian Limbang dan juga Miri di negeri Sarawak. Keadaan hujan lebat yang berterusan dijangka mampu untuk berlaku sepanjang tempoh amaran. Oleh itu, orang ramai khususnya di kawasan yang berkedudukan rendah dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca semasa. Sementara itu, keadaan cuaca dilihat cerah dan juga baik bagi hampir ke semua negeri-negeri di sekitar Semenanjung untuk hari ini, dengan hujan buat masa ini hanya berlaku di sekitar bahagian selatan Pahang dan juga timur Johor yang dijangka akan reda menjelang awal malam nanti. Selain itu, amaran angin kencang dan laut bergelora juga masih lagi berkuat kuasa melibatkan kawasan-kawasan perairan di sekitar rantau negara, terutamanya bagi kawasan perairan yang bertanda merah untuk kategori ketiga, di mana keadaan angin dijangka mampu bergerak sehingga 60 km sejam dan juga ketinggian ombak boleh mencapai 4.5 meter. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Baik saudara, lintas langsung negeri-negeri dimulakan dengan laporan berita dari negeri di bawah Bayu. Antara paparannya perkembangan banjir di negeri itu. Jovinia Jimlajim di RTM Kota Kinabalu sedia dengan laporannya. Sediakan Jovinia. Zahra, terima kasih. Selamat petang dan salam sejahtera. Kita mulakan dengan perkembangan banjir di Sabah. Jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS setakat 4 petang tadi meningkat kepada 716 orang daripada 208 keluarga berbanding 691 orang 12 tengah hari tadi. Bilangan PPS yang beroperasi juga bertambah kepada 17 buah melibatkan 11 daerah. Berdasarkan infografik Sekretariat Jabatan Kuasa Bencana Negeri Sabah, PPS ke-17 dibuka di daerah Tenom, iaitu PPS Rumah Kebudayaan Kampung Kalang Kanar yang menempatkan 25 penduduk melibatkan 5 keluarga dari 2 buah kampung. Sementara itu, 5 PPS di daerah Kota Belud iaitu PPS Dewan Masyarakat Tun Said, Dewan Muhibah Kampung Tombol, Dewan Kampung Lentigi, Dewan SK Tamau dan Dewan SK Pekan Kota Belud menempatkan 210 penduduk. 134 orang pula ditempatkan di 3 PPS daerah Tuaran iaitu PPS Dewan Tun Hamdan, Masjid Kampung Bunga Tenggilan dan SK Pekan Tuaran. Manakala penduduk selebihnya ditempatkan di PPS di daerah-daerah lain iaitu masing-masing 2 PPS di Kota Kinabalu dan Paitan dan masing-masing 1 PPS di Bopot, Ketiau dan Penampang. Pendalaman sungai di daerah Kota Belud khususnya di Kuala Abai melalui aktiviti mengorek pasir dijangka mampu mengurangkan masalah banjir di daerah berkenaan. Dengan cara ini, mudah-mudahan masalah banjir di Kota Belud ini dapat kita atasi. Kerana seingat saya dulu Kota Belud ini jarang menghadapi banjir. Tetapi sejak gempa bumi yang berlaku beberapa tahun yang lalu, sedikit hujan turun dan sebagainya, mereka akan mendapat banjir. Datuk Haji Ji ditemui media selepas membuat tinjauan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Masyarakat Tun Said, Kota Belud. Katanya kebenaran akan diberikan kepada kontraktor yang dipilih untuk mengorek dan mengeksport pasir yang melebihi keperluan dalam negeri. Terdahulu, Datuk Haji Ji mendengar taklimat banjir daerah Kota Belud yang disampaikan oleh beberapa agensi keselamatan. Penduduk yang tinggal di kawasan berisiko banjir diingatkan agar segera berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS yang disediakan. Ini kerana keengganan penduduk mematuhi arahan pihak berkuasa boleh mengundang padah termasuk kemalangan jiwa. Demikian ditegaskan Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Haris Ibrahim kepada pemberita selepas meninjau PPS Rumah Kelab Kompleks Sukan Penampang yang menempatkan 81 penduduk daripada 20 keluarga. Kita tidak mahu disebabkan keengganan untuk berpindah ke pusat pemindahan yang kerajaan telah sediakan ini menyebabkan berlaku kemalangan jiwa di kalangan ahli keluarga mereka. DSP Muhammad Haris juga berpuas hati dengan tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP di PPS ini. Kita pun tidak menggalakkan juga penghuni atau mangsa ini keluar daripada petisyen ini bebas. Kita mahukan mereka duduk dalam petisyen itu agar penjarakan dari segi SOP ini dapat diamalkan dengan baik. Setiap ahli keluarga yang dipindahkan turut dibekal pelitup separuh muka dan cecair pembasmi kuman, manakala setiap petisyen juga mematuhi penjarakan 1 meter yang ditetapkan dalam usaha mengekang penularan pandemik COVID-19. Sementara itu, penduduk terjejas banjir di daerah Tuaran yang ditempatkan di PPS memberi kerjasama baik kepada petugas termasuk pematuhan prosedur operasi standard SOP dalam usaha mengekang penularan pandemik COVID-19. Tinjauan RTM di 3 PPS yang dibuka di daerah Tuaran iaitu PPS Dewan Tun Hamdan, PPS Masjid Kampung Bunga Tenggilan dan SK Pekan Tuaran mendapati penduduk patuh kepada setiap arahan yang diberikan petugas. Pegawai Kebajikan Daerah Tuaran Jani Lani yang ditemui di PPS SK Pekan Tuaran gembira kerana penduduk memberi kerjasama yang memuaskan walaupun melibatkan SOP ketat. Setakat ini SOP kita memang perketatkan, di mana bila kita lihat di bawah kita pendaftaran mangsa,
Mangsa yang masuk itu semuanya akan di-scan suhu dulu, di mana sekiranya mereka melebihi 37.5, kita akan serah kepada pihak KKM lah untuk tindakan lanjut. SOP di sini sangatlah baik, sangat teratur. Sebabkan kami punya rumah berdekatan dengan sungai, jadi air sungai itu naik melimpah pergi rumah. Bersyukur juga lah ada bantuan macam ni kan, macam ada orang yang bagi kami bantuan, segala pakaian, segala apa, tempat tidur. Sementara itu, ibu bersama seorang anak istimewa dari Kampung Selupoh merupakan antara penduduk yang ditempatkan di PPS SK Pekantuaran. Air banjir tu dia masuk dalam rumah sudah. Jadi di bawah tu dia penuh air, bang. Jam 4 kah begitu kami disuruh keluarlah dari sana. Pasal air naikkan, air pasang. Tindakan pantas kapten sebuah kapal kargo yang sedang tenggelam menghubungi pihak berkuasa berjaya menyelamatkan nyawa kesemua 7 anak kapal dalam kejadian di perairan Terumbu Segama Sandakan petang semalam. Dalam kejadian kira-kira 2 petang itu, Billy Odong 55 kapten kapal kargo Mermaid Challenger meminta pertolongan pihak berkuasa setelah menyedari kapal yang membawa muatan 4 kontena dimasuki air. Menurut Billy, sementara menunggu pasukan penyelamat TLDM, anak-anak kapal dikerahkan untuk menurunkan rakit keselamatan dan berpindah masuk ke dalam rakit berkenaan. Saya rasa punya anak urut untuk buat kejutan gerakan untuk mengalirkan air, ruangan kosong kapal itu sebab tidak dapat dikawal. Sementara itu, Panglima Markas Wilayah Laut 2 TLDM Laksamana Muda Rosli Ahmad berkata kapal KD Srigaya yang sedang membuat rondaan di kawasan perairan berkenaan telah memberi respon segera kepada panggilan kecemasan kapal tersebut. Apabila sampai ke lokasi, didapati kapal Mermaid Challenger ini telah dalam keadaan separuh tenggelam dan dalam keadaan laut yang bergelora. Jadi kita terus menghubungi kapal dan kapal telah menurunkan rakit keselamatan, seterusnya menyelamatkan ke-7 kru yang ada. Semasa kejadian kapal yang didaftarkan di Kota Kinabalu itu dalam perjalanan membawa muatan kargo dari Sandakan ke sempadan perairan antarabangsa Malaysia, Filipina. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini dan saudara pastikan patuh arahan pihak berkuasa bersama kita kekang COVID-19. Dengan itu, kita kembali bersama Zerah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Jovinia, terima kasih. Tumpuan lintas langsung dari negeri Bumi Kenyalang pula ialah pencapaian pasukan gerakan AUM PGA Sarawak. Perinciannya bersama Buma Win di RTM Kuching. Buma. Baik Zera, terima kasih. Salam sejahtera dan salam hormat. Politeknik Bukah dan Politeknik Metro Betong hari ini menerima 2 buah bas bernilai RM597,000 hasil sumbangan kerajaan negeri. Penyerahan bas 25 tempat duduk itu disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng dalam satu majlis ringkas di pekarangan Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Datuk Patinggi Abang Johari dalam sidang media berkata kerajaan bersetuju menyumbang bas berkenaan atas permohonan yang dikemukakan semasa sesi Town Hall berambil Abang Jo bersempena Carnival Today for Tomorrow di Mukah dan Betong pada tahun 2019. Beliau berharap sumbangan tersebut dapat memudahkan lagi pergerakan pelajar dan pelaksanaan aktiviti yang berkaitan. Menurut Ketua Menteri lagi, ini merupakan antara inisiatif kerajaan dalam memastikan pembangunan pendidikan serta prasarana pendidikan di Sarawak bagi mewujudkan suasana belajar yang kondusif untuk pelajar pelbagai peringkat. Jelasnya inisiatif-inisiatif lain termasuk memberi perkhidmatan bas sekolah percuma serta membayar kos penerbangan balik ke Sarawak kepada pelajar pengajian tinggi yang belajar di luar negeri. Kerajaan negeri menerusi Jawatankuasa Bencana Negeri Sarawak JPBN dijangka menyalur bantuan bekalan makanan di kawasan yang dikuatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di bahagian Sibu yang meliputi daerah Sibu, Selangau dan Kenawit mulai Rabu ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan memaklumkan bekalan itu akan disalurkan setelah data dan maklumat diperolehi daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu bagi mendapatkan jumlah sebenar ketua isi rumah di 3 kawasan terbabit.
Jelasnya berdasarkan maklumat awal daripada pejabat residen Sibu, 73,000 jumlah isi rumah di kawasan yang terjejas dan setakat ini kerajaan akan menyalurkan dana berdasarkan data yang diterima kepada JPBB Sibu, Selangau dan Kenawit untuk tindakan seterusnya. Selain itu, kerjasama daripada agensi penguatkuasaan seperti Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak serta Angkatan Tentera Malaysia dengan pemimpin masyarakat amat diperlukan bagi memudahkan urusan penggunaan logistik untuk mengedarkan bekalan makanan ke kawasan luar bandar yang menggunakan laluan sungai. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat COVID Food Supply Chain Committee di Wisma Sumber Alam, Kuching. Perkembangan banjir di Sarawak setakat pukul 4 petang tadi menyaksikan hanya sebuah pusat pemulihan sementara PPS masih dibuka. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, PPS yang masih aktif itu melibatkan bahagian Serian dengan jumlah seramai 325 penduduk terjejas. Baik, untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Muhammad Syadikin Bahrin yang kini berada di Kampung Tanah Putih, Serian. Syadikin, silakan. Baik, terima kasih Buma. Saya kini berada di Kampung Tanah Putih, Serian. Setakat tengah hari tadi, kampung ini masih menyaksikan air termenung, iaitu air belum lagi surut sepenuhnya. Suka saya kongsikan, di kawasan Serian ini setiap kali kawasan banjir, ia akan merekodkan air yang surut agak lambat. Ya. Untuk perincikan lebih lanjut fenomena banjir di kawasan Serian ini, bersama saya pada petang ini ialah pengarah Angkatan Pertahanan Awam Sarawak, Kolonel Mokhtar Samad, yang boleh memberikan secara lanjut. Jadi Tuan, macam mana fenomena ini boleh berlaku di kampung ini? Ya, seperti dia maklum, hujan memang berlaku lebat di kawasan ini dan kawasan atas benda ini, iaitu Bandar Serian, di atas Bandar Serian. Dan jika terlihat semalam dan hari ini, pagi ini, dan kebanyakan pusat pemindahan di Serian telah tutup, di mana air itu telah mengalir ke kawasan ini. Di sini juga ada pertembungan air pasang dan air surut bertemu di Kampung Tanah Putih ini, menyebabkan air akan terapung, terkepung di sini. Jadi menyebabkan air ini akan ambil masa yang agak lama untuk mengalir ke laut melalui Sungai Batang Sadong. Agak jauh di sungai sana dan memastikan menyebabkan keadaan ini agak menyusahkan di Kampung Tanah Putih ini. Jadi nasihat kepada penduduk masih terjejas, Tuan? Tak, setakat ini kita ada 300 bangsa duduk di sini, melibatkan hampir 100 keluarga yang ditempatkan pusat pembinaan tadi, dan kita sebenarnya memastikan mereka dalam mesti mengamalkan memastikan musibah banjir. SOP yang kita tetapkan bersama itu perlu diamalkan. Dan alhamdulillah setakat tadi kita buat pemeriksaan tadi, mereka masih lagi terasing, tidak bercampur gaul sesama mereka semudahnya, dan mereka masih duduk dengan kemah-kemah kita sediakan bersama, dan itu adalah satu amalan yang baik. Dan makanan diambil dan disediakan oleh pihak JKM Sarawak untuk memastikan tiada pengumpulan, tiada perkumpulan masa-masa berkumpul satu masa yang begitu ramai, menggalakkan jangkitan COVID-19 berlaku di saat ini. Terima kasih Tuan. Itu dia padat ya. Ingin saya terus peringatkan, langit yang cerah tidak menjanjikan hari yang indah. Terus patuhi SOP COVID-19. Sekian dulu laporan saya dari Serian. Kita kembali bersama Buma. Silakan Buma. Terima kasih Syadikin. Baik, berita seterusnya. Penangguhan pembukaan sesi persekolahan 2021 secara bersemuka bagi sekolah rendah dan menengah yang tidak menduduki peperiksaan mengundang pelbagai reaksi dalam kalangan ibu bapa di negeri ini. Melihat pada situasi semasa kes COVID-19 di Sarawak, terdapat ibu bapa bersetuju pembukaan sesi persekolahan tahun ini ditangguhkan. Tidak kurang pula yang mahu sesi persekolahan bersemuka dibuka secepatnya. Bagi pelajar yang dibenarkan hadir ke sekolah pada Rabu ini, iaitu pelajar yang bakal menduduki peperiksaan utama, ibu bapa berharap pihak sekolah memperketatkan pematuhan SOP. Macam orang nak SPM macam mana mu dapat sedah hal lah boleh lah, sebab mungkin munya macam dak nak mana nak primary nak secondary munya banyak takut lagi nya SOP nya takut dikawal lah. Sebab munya mana nya form 5 senang lah, banyaknya pun sidaknya nak senang dikawal macamnya. Saya tak setujulah sesi persekolahan ditangguhkan. Sebab apa? Bagi kawasan luar bandar tidak ada line internet kuat, tidak sesuai untuk budak-budak mengambil kelas online. Kalau budak kerja belajar kat rumah pun dia orang
macam indah tak indah je ada orang belajar. Tapi kalau kat sekolah dia orang tumpukan perhatian sepenuhnya kat bilik darjah lah, cikgu kan nak dia orang kira berhadapan dengan cikgu, dia orang dapat belajar. Tapi kalau di rumah memang susah nak belajar dia orang. Kalau di sekolah dia orang ikut cikgu boleh ajar ikut dia orang masa dia orang lah, bukan masa budak. Macam budak ni sekarang ni kan budak lebih ke arah gadget. Jadi dia orang masa dia orang lebih banyak gadget daripada belajar. Sesi persekolahan secara bersemuka di negeri ini yang dijadual pada Rabu ini hanya melibatkan pelajar yang akan menduduki peperiksaan utama. Arahan tersebut melibatkan institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dalam kawasan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan PKP bersyarat. Siasatan kes remaja perempuan yang mendakwa dirogol seorang tahanan lain di lokap Balai Polis Pusat Miri dijangka selesai minggu ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail berkata siasatan yang merangkumi pelbagai aspek itu sedang dijalankan bagi memastikan kes itu dapat diselesaikan secepat mungkin. Balik apakah kelemahan-kelemahan ataupun dari segi ketidakpatuhan yang telah berlaku menyebabkan kes rogol yang berlaku di dalam lokap Miri lah. Dan saya dah pun mengarahkan timbalan saya Datuk Fizul untuk sendiri menyelaras siasatan ini dan insyaAllah pada minggu ini kita akan selesaikan siasatan. Siasatan antara lain merangkumi kelemahan-kelemahan peraturan lokap, ketidakpatuhan serta kecuaian anggota yang terlibat kes berkenaan. Dalam kejadian 9 Januari lalu, remaja perempuan tersebut mendakwa dirogol semasa ditahan di lokap berkenaan dan tahanan lelaki terbabit telah didakwa mengikut Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan. Manakala 2 anggota polis yang bertugas ketika kejadian digantung kerja serta merta sementara siasatan sedang dijalankan. Dato' Aidi ditemui media selepas majlis serah terima tugas jawatan Ketua Jabatan Pengurusan Kontijen Sarawak di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak di Kuching. Majlis tersebut menyaksikan SAC Nurazah Haji Buang menyerahkan tugas jawatan tersebut kepada pemangkunya ACP Martin Khoo. SAC Nurazah yang telah lebih 40 tahun bertugas dalam pasukan polis akan bersara wajib pada 20 Mac depan. Baik, saudara, sekian dahulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama Zera. Silakan Zera. Terima kasih Buma. Untuk paparan berita dari Pulau Mutiara, Laut Cina Selatan, kita bersama-sama Muhammad Randy Riki. Antara laporannya, 2 buah keluarga mangsa tanah runtuh di Simpang Bintara, Tanjung Kubung, Labuan mendapat perhatian Mawib. Silakan Randy. Terima kasih. Labuan merekodkan satu kluster baharu iaitu kluster Jalan Muhammad Saleh. Kes indeks bagi kluster ini dilaporkan positif pada 16 Januari lalu hasil saringan individu bergejala dan mempunyai sejarah perjalanan dari Sabah dengan 12 kes dikesan. Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan Dr. Ismuni Bohari menjelaskan 22 kes baru dilaporkan semalam termasuk 10 kes bagi kluster Jalan Muhammad Saleh. Kita ada 7 kes yang telah pun discharge sepenuhnya menjadikan kes yang discharge sepenuhnya adalah 1,789 kes secara keseluruhan dan pertambahan 22 kes semalam menjadikan total kes keseluruhan yang ada di Hospital Labuan kes aktif sedia ada adalah 105 kes dengan 105 kes adalah kes tempatan manakala tidak ada kes import dan kita ada masih lebih kurang dalam 6 orang yang ditempatkan di unit perawatan rapi. Beliau berkata demikian dalam slot Roger di Labuan FM pagi tadi. 41 kompaun telah dikeluarkan kepada individu yang melanggar prosedur operasi standard SOP atas pelbagai kesalahan dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 13 Januari lalu. Pemangku Ketua Polis Labuan, Deputi Superintendent Muhammad Ibrahim Muhammad Ghani berkata, pemantauan dan pemeriksaan melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguatkuasa yang dilakukan selama 24 jam sehari. Antara yang kita telah mengeluarkan kompaun ialah tidak mengikut had kenderaan yang dibenarkan. Ada juga didapati melanggar syarat-syarat PKP iaitu berada
di kawasan bandar tanpa alasan yang munasabah, beriadah di tepi pantai, tidak memperolehi permit rentas negeri dan masuk melalui jeti-jeti yang tak diiktiraf sebagai tempat pendaratan. Beliau ditemui pemberita ketika melakukan pemeriksaan dalam sekatan jalan raya di Labuan. Satu kejadian tanah runtuh telah menimpa kediaman 2 buah keluarga di Simpang Bintara, Tanjung Kubung, Labuan kira-kira pukul 9.57 malam tadi. 10 mangsa termasuk 7 kanak-kanak telah dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS, Balai Bomba Layang-Layangan. Menerusi maklumat yang diperoleh daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPB di Labuan, kawasan yang didiami oleh 2 keluarga berkenaan adalah berisiko tinggi mengalami kejadian tanah runtuh. Operasi menyelamat melibatkan kerjasama pelbagai agensi di bawah JPB di Labuan. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan telah memberikan peruntukan hampir RM8,000 menerusi bantuan deposit sewa rumah dan bantuan sewa rumah bulanan. Bantuan disampaikan oleh pengurusnya Muhammad Fazli Mat Saad di PPS Balai Bomba Layang-Layangan. Dua-dua mangsa ini merupakan penerima bantuan bulanan Mawib yang sedia ada. Buat masa sekarang ni, oleh kerana dua-dua ni merupakan adik-beradik, jadi kita cuma dapat satu dulu, jadi kita akan tempatkan di sebuah rumah. Dalam masa sama kita akan tengok jika ada rumah lain yang untuk kita dapatkan sebuah lagi untuk bantuan untuk sebuah keluarga lagi. Saya selaku wakil daripada keluarga mangsa mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah turun padang membantu kami. Dengan bantuan ini akan memudahkanlah mangsa-mangsa yang seperti kami. Golongan nelayan menarik nafas lega apabila dibenarkan melakukan aktiviti perikanan. Bagaimanapun, kebenaran hanya diberi kepada nelayan berdaftar dan mempunyai lesen sampan berdasarkan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Pengarah Jabatan Perikanan Labuan, Faizal Ibrahim Suhaili berkata, pihaknya akan meneruskan pemantauan dan pemeriksaan terhadap sampan dan kapal yang menjalankan aktiviti perikanan semasa tempoh PKP ini. Setakat ini terdapat 261 individu yang berdaftar secara sah di bawah jabatan itu. Selain daripada Jabatan Perikanan yang memantau, kita juga ada kerjasama daripada APMM, Polis Marin untuk membantu kita bersama-sama lah untuk memastikan SOP ini dipatuhi. Bagi aktiviti perikanan rentas negeri, nelayan perlu mendapatkan kebenaran daripada pejabat perikanan negeri atau daerah. Kita akan keluarkan surat-surat notis pengoperasian permis ini untuk yang permis lah, dan untuk yang pengesahan dalam aktiviti rantaian pembekalan dan pemasaran kita akan keluarkan satu surat. Dengan surat ini dia boleh pergi kepada PDRM untuk dapatkan kebenaran berentas daerah ataupun negeri. Dengan itu, sekian paparan berita wilayah dari Labuan. Terus patuhi SOP dan PKP. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, Randy, terima kasih. Berita wilayah berehat seketika. Parlimen dan Dewan Undangan Negeri tidak akan bersidang sehingga suatu masa yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Sepanjang tempoh darurat berkuat kuasa, pilihan raya umum, pilihan raya negeri dan pilihan raya kecil tidak akan diadakan. Saya memberikan amaran keras sesiapa yang cuba mengganggu gugat usaha kerajaan untuk mengurus pandemik COVID-19 dan ekonomi negara akan diambil tindakan tegas demi kesejahteraan rakyat dan keselamatan negara. Bersua kembali, 3 lelaki dihadapkan di Mahkamah Magistrate Ipoh dituduh membunuh seorang lelaki di Tanjung Rambutan, Perak, Disember tahun lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada ketiga-tiga tertuduh. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana bunuh.
N. Avinesh Sarma, N. Lingeshwaran, P. Sivaraman dan 2 yang masih bebas didakwa dengan sengaja menyebabkan kematian K. Arun pada 31 Disember 2020. Sebaik pertuduhan dibaca di hadapan Majistret Nur Azrin Liana Muhammad Darus, mereka hanya mengaku faham dengan pendakwaan. Mahkamah menetapkan kes disebut semula 18 Mac depan sementara menunggu laporan kimia dan bedah siasat. Guru besar sebuah sekolah kebangsaan di Pendang, Kedah mengaku tidak bersalah atas 6 tuduhan menerima rasuah. Semua suapan didakwa diterima pada 2014 dan 2015 daripada individu sama. Kesalahan didakwa dilakukan ketika Nur Lida Slamat bertugas sebagai guru besar Sekolah Kebangsaan Sungai Pasir Kecil, Sungai Petani. Dia didakwa menerima 6 siri suapan daripada Awang Kecik Bakar. Kesalahan didakwa dilakukan di pejabat guru besar di SK Sungai Pasir Kecil dan pejabat sekolah itu. Nur Lida yang telah berpindah sekolah didakwa mengikut Seksyen 165 Kanun Kesesaan. Hakim Murtazadi Amran membenarkan tertuduh diikat jamin RM18,000 terhadap semua pertuduhan dengan seorang penjamin. Pasportnya juga perlu diserah kepada mahkamah. Nolida dikendaki melapor diri setiap bulan di pejabat SPRM terdekat. Kes disebut semula 22 Februari. Datuk Seri Jamal Mat Yunus didakwa atas 2 tuduhan memuat naik video mengandungi kenyataan jelik melalui Facebooknya tahun lalu. Ketua UMNO bahagian Sungai Besar itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Pertuduhan mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 itu dibuat di Mahkamah Session Ampang. Datuk Seri Jamal didakwa memuat naik 2 video yang mengandungi kenyataan jelik dengan niat menyakiti hati orang. Kesalahan didakwa dilakukan di Taman Dagang Avenue Ampang 20 Ogos lalu. Peguamnya Datuk Muhammad Imran Tamrin memohon jaminan RM5,000 dikenakan untuk kedua-dua pertuduhan dengan alasan pendapatan tertuduh terjejas sejak Perintah Kawalan Pergerakan. Hakim Azrul Darus bagaimanapun menetapkan Datuk Seri Jamal diikat jamin RM20,000 dengan seorang penjamin. Kes disebut semula 18 Februari. Satu sindiket pengedaran dadah rentas negeri tumpas. 2 lelaki berusia 39 dan 37 tahun ditahan di 2 lokasi berasingan di Melaka. Turut dirampas dadah bernilai RM2.4 juta. Ketua Polis Melaka Dato' Abdul Majid Muhammad Ali berkata, suspek pertama ditahan pada 14 Januari selepas dilihat mencurigakan dengan mencampakkan beg berisi 15.87 kg paket plastik yang disyaki syabu. Turut disita wang tunai RM3,400. Dan hasil daripada pemeriksaan beg tersebut, pihak polis telah berjaya merampas 15 bungkusan yang disyaki dadah jenis syabu, dan daripada situ juga seorang lelaki telah ditangkap berumur 39 tahun. Rampasan ini dianggarkan bernilai 2.4 juta. Dan bekalan dadah ini dipercayai untuk penagih-penagih tempatan, yang mana berat dadah ini kita anggarkan boleh digunakan antara 20 ke 50 ribu penagih secara berperingkat. Beliau ditemui pemberita di Ibu Pejabat Polis Kontingen Melaka. Menurutnya, suspek kedua pula ditahan pada 17 Januari di Bukit Puchong, Subang di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Turut disita wang tunai RM21,800 serta sebuah pacuan 4 roda bernilai RM70,000. Semakan mendapati suspek pertama mempunyai rekod jenayah lampau. Kedua-dua suspek disyaki saling berhubung bagi pengedaran dadah di Selangor, Melaka dan Johor.
Seorang warga emas maut manakala dua lagi cedera dalam kemalangan membabitkan dua kenderaan. Kejadian berlaku di Kampung Rusa, Jalan Cangkat Jong, Teluk Intan, Perak 9 pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Hilir Perak ACP Kamarudi Mat Saleh, mangsa Siti Zaleha Syarani, 65 tahun, yang berada di tempat duduk penumpang hadapan meninggal dunia di lokasi nahas. Manakala anaknya Muhammad Saiful Azizan, 26 tahun, yang memandu kenderaan, dan suami Azizan Mat Isa, 75 tahun, cedera. Semasa kejadian, mangsa dalam perjalanan dari Bidor ke Teluk Intan. Sebaik tiba di lokasi, kereta dinaiki mangsa cuba mengelak lori yang masuk ke simpang kanan sebelum melanggar belakang lori yang diletakkan di tepi jalan. Mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Teluk Intan. Punca kejadian masih dalam siasatan. Bangunan Hospital Tanah Merah Kelantan yang dalam pembinaan terbakar malam tadi. Ketua Bomber Zon Machang Nurul Alfi Syahrin Muhammad Zaki berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 8.57 malam melaporkan kebakaran di tapak pembinaan baharu hospital berkenaan. Setibanya di lokasi, didapati api sedang marak di tingkat 1, 2 dan 3 bangunan 7 tingkat ini. Api berjaya dikawal setengah jam kemudian selepas beliau mengarahkan anggotanya memutuskan bekalan elektrik sementara sebelum operasi pemadaman api dilakukan. Selain Balai Tanah Merah, operasi turut dibantu Bomber Machang dan Pasir Mas dengan kekuatan 29 pegawai dan anggota. Kebakaran membabitkan 30 hingga 35% keseluruhan bangunan. Menurut Nurul Alfi Syahrin, bangunan baharu yang terletak bersebelahan Hospital Tanah Merah ini telah siap 70%. Punca insiden dan jumlah kerugian sedang disiasat. Ranking dunia skuad bola sepak kebangsaan sedang meningkat dan dalam momentum yang baik, bukan merudum. Demikian dinyatakan penganalisis sukan Malaysia, Dr. Pekan Ramli, sebagai mengulas kenyataan pemilik Kelantan FC Norizam Tukiman yang terkejut dengan kedudukan semasa ke-153 dunia skuad Harimau Malaya. Menurut beliau, jika dilihat sejak 1993, ranking skuad kebangsaan sememangnya merosot. Tetapi sejak 2018 hingga 2021, ranking Harimau Malaya terus meningkat mendadak, iaitu dari 178 kepada 153 dalam tempoh 2 ke 3 tahun sahaja. Jadi untuk menyatakan ranking skuad kebangsaan tidak meningkat, ujarnya, adalah tidak tepat serta tiada fakta. Justru Ketua Seksyen Sukan Kementerian Pengajian Tinggi itu mahu semua pihak terutama Norizam agar mengeluarkan kenyataan berlandaskan fakta dan realistik dengan situasi semasa. Secara realistiknya, berdasarkan peningkatan ranking ini, beliau melihat skuad kebangsaan dalam landasan yang tepat untuk mencapai misi F30. Dan dengan usaha untuk terus meningkatkan prestasi dan memperbaiki mutu perlawanan, tidak mustahil ranking pasukan Harimau Malaya akan terus naik. Dr. Pekan turut mengingatkan agar semua pihak terus kekal positif, bekerjasama dan memandang ke depan dalam memastikan peningkatan skuad kebangsaan. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP membuatkan pasukan-pasukan yang terbabit tiada pilihan untuk kembali bergantung kepada cara latihan yang pernah diamalkan sepanjang PKP pada tahun lalu, iaitu berhubung secara dalam talian. Sedikit kelegaan apabila kerajaan membenarkan aktiviti berjoging sekaligus mampu membantu mengekalkan tahap kecergasan pemain sepanjang tempoh PKP. Beberapa ketua jurulatih pasukan akur latihan di Padang dengan sentuhan terhadap bola adalah paling utama bagi menghadapi musim baharu. Namun mereka menyerahkan perkara itu kepada kerajaan, Kementerian Belia dan Sukan serta Liga Bola Sepak Malaysia MFL dalam mencari penyelesaian. Antaranya Ketua Jurulatih Sabah Kurniawan Dwi Yulianto yang memahami keperluan pelaksanaan PKP ekoran kes jangkitan pandemik COVID-19 yang semakin tinggi. Buat masa ini, ujarnya, pemain-pemain kembali menjalani latihan secara individu dan mereka akan memberi laporan kepadanya serta
jurulatih lain setiap kali selesai sesi latihan. Pemain-pemain dapat mengikuti segala arahan yang diberi walaupun terpaksa menggunakan cara dalam talian. Namun pengalaman semasa PKP dahulu memudahkan komunikasi antaranya dengan pemain. Sementara itu, Ketua Jurulatih PDRM Mat Zan Mat Aris mengakui pemain perlu bertanggungjawab dengan kecergasan masing-masing. Ini kerana staf kejurulatihan hanya boleh memberikan program latihan yang ditetapkan. Beliau yang baru saja melengkapkan senarai pemilihan pemain bagi menghadapi musim 2021 mengakui tempoh PKP adalah amat mencabar buat jurulatih dan pemain. Situasi ketika ini ujarnya membuatkan pihaknya terpaksa merangka program khusus buat pemain. Bagi fasa awal cukup penting kepada pemain mendapatkan kembali kecergasan sebelum pelaksanaan tahap kedua yang diharap boleh dilakukan sebaik PKP tamat nanti. Menurut beliau adalah penting bagi pemain mengekalkan disiplin serta jujur dalam soal latihan dan patuh terhadap program yang telah dirangka. Kerajaan Negeri Perak mengarahkan aktiviti di sekitar air terjun Tanjung Batu dalam hutan simpan kekal Segari Melintang Manjung dihentikan serta-merta. Sebelum ini tular di media sosial mengenai pencerobohan dan kerosakan di kawasan tersebut. Wartawan kami Fahmi Muhammad Nur meninjau kawasan tersebut. Air terjun berketinggian 300 meter ini sebenarnya dulu merupakan satu tempat yang sangat indah, tetapi disebabkan oleh kerakusan tangan manusia, aktiviti pembalakan dan juga projek kuari di sekitar kawasan ini telah merubah segala-galanya. Tinjauan bersama beberapa pertubuhan badan bukan kerajaan NGO mendapati kawasan sekitar air terjun dipenuhi longgokan kayu dipercayai kesan aktiviti penerokaan. Keadaan itu menimbulkan kebimbangan apabila pokok ditebang tanpa perancangan rapi mengakibatkan kawasan tersebut musnah. Boleh kata kategori hancur lah kalau kita tengok aktiviti di sebelah atas dia dah tak ada buffer zone. Dia dah tanah merah, maksudnya dia dah jatuh. Di atas tu pun dia dah katut dah. Dan sebelum ni yang saya naik drone untuk merakam video di atas, di kawasan atas pun dia dah teroka habis lah. Susulan itu, Menteri Besar Datuk Sarani Mohamad mengarahkan siasatan menyeluruh dijalankan Jabatan Perhutanan dan Jabatan Alam Sekitar Negeri. Pihak Perbadanan Menteri Besar pula diminta menyediakan laporan terperinci mengenai aktiviti kuari yang didakwa punca kepada kerosakan itu. Laporan Fahmi Muhammad Noor, Berita RTM. Baik, saudara, laporan itu tadi mengakhiri Berita Wilayah 18 Januari 2021. Sentiasa mengimbas aplikasi MySejahtera di lokasi yang anda tujui. Sama-sama kita cegah penularan COVID-19 kerana kita masih belum menang. Saya Zara Zamri, dengan itu Assalamualaikum dan salam sejahtera.